الحمد لله القائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama tingkatkan sifat ketakwaan kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan segera mengerjakan segala perintahnya dan segera menjauhi segala larangan. Semoga dengan demikian kita mendapat rahmatnya di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tajuk khutbah pada hari ini ialah pahlawan sebenar. Pahlawan negara ialah mereka yang telah banyak berkorban dan berjasa kerana memelihara keamanan, kemakmuran dan keselamatan negara. Semua anggota tentera, polis, pertahanan awam, pegawai kesihatan dan lain-lain lagi. Mereka adalah pejuang negara yang merupakan barisan hadapan negara yang sanggup menggadai diri dan nyawa mereka demi memastikan kita dapat menikmati penghidupan yang aman dan sejahtera pada hari ini. Mereka ini berdepan dengan bermacam-macam cabaran untuk kepentingan kita sendiri. Mereka sanggup berjuang, mereka ikhlas di dalam perjuangan kerana Allah dan diberi ganjaran yang berterusan oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Ribatu yaum fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Berjuang di jalan Allah satu hari, yaitu ribatu yaum. Satu hari kita berjuang di jalan Allah adalah lebih baik, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di dalamnya ataupun di atasnya. Riwayat Bukhari. Begitulah saudara, tingginya martabat seseorang pahlawan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kerana pengorbanan dan perjuangan mereka. Mereka bertugas tanpa mengira masa, tanpa mengira tempat, cuaca dan keadaan apa saja. Sekalipun dalam keadaan bahaya. Yang penting asalkan negara dalam keadaan harmoni, aman, makmur dan selamat didiami. Muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam sejarah Islam telah membuktikan para pejuang dan pahlawan Islam yang sanggup mengorbankan diri mereka demi kesucian agama dan kedaulatan negara. Kesucian agama maknanya mempertahankan kalimah La ilaha illallah. Tidak mau dihina. Mereka meletakkan kepentingan umum melebihi daripada segala-galanya. Antara mereka yang mempertahankan negara
dari tentera-tentera musyrikin seperti Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, manakala pejuang-pejuang yang memelihara dan mempertahankan akidah pula, yakni akidah syariat dan akhlak dan ahli sunnah wal jamaah dari serangan-serangan puak seperti Al-Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah adalah seperti Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini semua imam-imam pahlawan-pahlawan Islam silam. Begitu juga hari ini saudara. Ya, sejarah negara kita sendiri yang memiliki pahlawan-pahlawan negara, di antaranya Lieutenant Adnan, Tuan Guru Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut, Mat Kilau dan lain-lain lagi. Mereka sanggup berkorban, iaitu menggadaikan nyawa demi menghapuskan penjajahan tentera dan pemikiran yang radikal seperti pengganas komunis dan pengkhianat negara. Sesungguhnya perjuangan mereka itu tidak sia-sia kerana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman dalam surah At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mafhum ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka itu ada yang membunuh dan ada juga yang terbunuh. Ini perjuangan mereka. Saudara, seorang pahlawan bukan sekadar berjuang mengangkat senjata sahaja saudara, yakni angkat senjata menentang musuh, tetapi mereka sanggup berkorban menjaga kesejahteraan negara daripada ancaman luar dan penceroboh tanah air kita. Selain daripada itu, kegigihan mereka memastikan rakyat patuh kepada arahan kerajaan dalam memutuskan rantaian COVID-19 menjadi tanggungjawab mereka. Begitu besar peranan mereka untuk kesejahteraan dan kesehatan kita semua. Saudara, nikmat keamanan pada hari ini tidak akan dapat dirasai tanpa pengorbanan para pahlawan tersebut. Oleh itu, kita hendaklah sama-sama juga mempertahankan daripada diganggu gugat oleh anasir yang boleh merosakkannya. Sikap mencaci dan memperlekehkan tugas malah tidak memperdulikan arahan wajiblah dijauhi kerana ia berpunca kepada kerosakan di dalam negara. Sebaliknya, kita mestilah mematuhi serta menghargai dan berterima kasih kepada mereka kerana tugas mereka adalah semata-mata untuk kepentingan dan kemudahan kita bersama. Oleh itu, semangat perjuangan ini yang tidak putus-putus hendaklah disemai di dalam setiap semangat ataupun ditiup ke dalam setiap jiwa generasi hari ini. Didiklah mereka dengan semangat berkorban, didik dan berdisiplin yang tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan negara yang kita kasihi. Kemudian saudara, pahlawan negara yang kita raikan hari ini hendaklah buat satu pengorbanan, penghargaan jasa mereka yang telah mereka curahkan. Keamanan dan kesejahteraan pada hari ini adalah sumbangan mereka. Justru itu bersyukurlah kita kepada Allah yang telah mengurniakan pahlawan-pahlawan berjasa kepada negara kita yang sedia berkorban demi ketenteraman negara yang kita kasihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara sebelum mengakhiri khutbah ini sedikit. Janganlah jadi seperti mana viral yang dua orang menconting wajah pemimpin kita. Kau tak suka pun
berpatut-patutlah. Saya sarankan kalau tuan-tuan yang tahu, yang dapat, serahkan kepada polis. Mereka ini patut dihukum. Patut ada yang sarankan lucutkan keraiyatannya kerana dia menanamkan rasa bukan merosak tetapi kebencian. Satu. Yang kedua, kita tolonglah patuh kepada pemakaian ini. Mas ini. Jangan jadi seperti yang di dalam berita. Ada seorang lelaki berumur 55 tahun, ya, dia adalah pengedar ataupun pembawa wabak, tapi enak-enak makan di restoran. Walaupun dihukum didenda RM1,000, ditutup kedai tersebut, tapi kita tak tahu berapa ramai yang terjangkit di atas perbuatan tidak bertanggungjawab ini. Jadi kedua-dua perbuatan tidak bertanggungjawab ini adalah jadi tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama memastikan, ya, masyarakat mematuhi apa yang diperintahkan demi keselamatan dan kesejahteraan negara. Umat Islam wajiblah meyakini bahawa mempertahankan agama, mempertahankan negara agar terus kekal aman dan sejahtera adalah datangnya juga dari perintah Allah. Yang kedua, umat Islam hendaklah menghargai keamanan dan kesejahteraan negara ini dengan menjadi warga negara yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Umat Islam hendaklah senantiasa mendoakan agar perjuangan para pahlawan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan dikurniakan ganjaran yang berpanjangan. Seterusnya, umat Islam adalah pejuang atau pahlawan dalam lingkungan dan cabaran masing-masing. Maka perbetulkanlah niat dan ikhlaskanlah diri dalam menghadapi cabaran yang mendatang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Mafhum ayat. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, yakni menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah Azza wa Jalla untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka pula ada yang telah selesai menjalankan ataupun menyempurnakan janjinya itu, lalu mereka gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang pernah mereka niatkan ataupun mereka janjikan kepada Allah sedikit pun. Surah Al-Ahzab ayat 23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.